Bertemu kembali rentasan berita edisi 722, saya Zawazi Yusof, antara paparan utama. Mula-mula celah penjawat awam, kemudian ugut. Lindungi Perlembagaan Persekutuan, tanggungjawab Ahli Parlimen. Bazli mahu ubah pendidikan demi masa depan. Pembentangan dan kelulusan sesuatu belanjawan itu dalil kepada keyakinan ke atas sebuah kerajaan. Sebaliknya, kegagalan ianya diluluskan menandakan kehilangan keyakinan ke atas kerajaan tersebut, kata ahli jawatan kuasa pimpinan amanah Muhammad Hanifah Maidin. Sebagai ahli parlimen, antara lain tanggungjawab yang diamanahkan adalah untuk melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan. Beliau yang juga seorang peguam mengupas persoalan, adakah kerajaan yang ada sekarang ini boleh atau berhak membentangkan belanjawan, apatah lagi meluluskannya di parlimen? Beliau berhujah setelah mempertimbangkan secara mendalam persoalan yang menghantui saya tersebut. Dengan hormat, saya hujahkan ia, iaitu kerajaan sekarang ini, tidak boleh berbuat demikian. Beliau merujuk kepada undang-undang tertinggi negara iaitu Perlembagaan Persekutuan dan doktrin konstitusionalisme. Menurut Hanifah, konstitusionalisme itu merujuk kepada keadaan di mana sesebuah kerajaan itu sewajarnya terhad atau dihadkan kuasanya, dan kekuasaan dan keabsahan kerajaan tersebut bergantung kepada sejauh mana ia memenuhi atau mematuhi had dan sekatan tersebut. Kata Hanifah, kerajaan yang baik jadi bermakna dengan pematuhan ketat kepada doktrin berkenaan. Bagaimanapun, Hanifah berkata sesebuah negara yang mempunyai perlembagaan tidak semestinya mempunyai konstitusionalisme. Secara mudah, konstitusionalisme merupakan suatu konsep bahawa kuasa kerajaan perlu dibatasi atau terhad agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenangnya atau otoriter. Yakni, kerajaan hanya boleh didirikan atau dibentuk melalui mandat khusus daripada rakyat melalui pilihan raya umum yang berkala di peringkat persekutuan dan juga negeri. Justru dari kacamata perlembagaan kerajaan pintu belakang, kerajaan yang tidak dapat mandat rakyat yang sewajarnya adalah terlalu asing jika dilihat dari prisma konstitusionalisme. Dengan lain perkataan, ia bukan sebuah kerajaan demokratik. Lalu, ia melanggar prinsip asas demokrasi perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Lagipun seperti yang kita tahu, demokrasi itu sendiri selalu dikenali sebagai sebuah kerajaan rakyat, daripada rakyat kepada rakyat. Sila perhatikan bahawa kata kuncinya adalah rakyat, noktah, tegas pengerusi Biro Undang-Undang Amanah itu. Maksud Hanifah, dengan memperoleh mandat rakyat melalui pilihan raya yang bebas dan adil, kerajaan memiliki sepenuhnya keabsahan dan kuasa yang sah untuk berurusan dengan dana awam yang hakikatnya hanya diamanahkan kepadanya. Dalam lenggok bahasa demokrasi dan perlembagaan, dana awam atau wang rakyat itu hendaklah hanya boleh dibelanjakan setelah sesuatu belanjawan tahunan yang proper dibentang dan diluluskan dengan secara sah di parlimen. Namun, beliau menegaskan pembentangan dan kelulusan belanjawan itu hanya sekadar fasa kedua. Untuk mencapai fasa kedua itu, kerajaan itu wajib terlebih dahulu melepasi fasa pertama. Maknanya, kerajaan tersebut telah melepasi fasa pertama terlebih dahulu, iaitu kewujudannya yang sah diperolehi daripada mandat rakyat secara sah. Dengan ketiadaan mandat rakyat yang suci itu, isu pembentangan belanjawan, apatah lagi isu meluluskannya, tidak berbangkit sama sekali. Noktah, ujarnya. Maksudnya apa? Inilah jawapan Hanifah. Saya hujahkan belanjawan 2021 yang dibentangkan pada 6 November lalu adalah semutlaknya tidak sah dan melanggar perlembagaan. Dengan kata lain, kerajaan yang ada sekarang tidak ada kuasa untuk membentangkannya pada hari tersebut. Soal meluluskannya, hakikatnya tidak timbul pun. Maksudnya, mudah. Kerajaan tidak memiliki keabsahan. Justru jika belanjawan dihidang di dalam dulang emas sekalipun, ia tetap tidak sah. Puteri Gunung Ledang jika masih hidup tentu bersetuju.
Ketika pemimpin bekas partinya sibuk berpolitik, Ahli Parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik sibuk dengan gerakan #Untuk Malaysia yang dilancarkan pada 11 November lalu. Beliau menjemput seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghulur tangan menjadi sebahagian daripada apa yang beliau namakan penggerak perubahan pendidikan sebagai sukarelawan. Saya tekankan untuk Malaysia ialah gerakan rentas ideologi dan perbezaan untuk sama-sama menyelesaikan masalah pendidikan sama ada kecil atau besar, katanya dalam kenyataan di Facebook. Menurut beliau, sehingga kini selama lebih 4,392 sukarelawan telah mendaftar untuk sama-sama membantu atas apa jua kapasiti. Jumlah tersebut semakin bertambah setiap saat. Beliau telah menarik diri daripada jawatan kuasa penaja Parti Pejuang yang diketuai Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 2 November lalu. Terdahulu, Mazli melontarkan 7 soalan yang perlu dijawab segera oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. 7 perkara berbangkit yang perlu dijawab segera oleh Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi Jidin susulan pengumuman kerajaan untuk menutup sekolah ataupun sesi persekolahan sehingga Januari 2021. Menurut Mazli, keputusan kerajaan itu telah menyukarkan ibu bapa yang terpaksa mencari jalan untuk merentas negeri bagi mengambil anak-anak di asrama berikutan pengumuman saat akhir penutupan sekolah. Persoalan pertama yang dibangkitkan ialah mengapa pengumuman penting seperti ini dibuat tiba-tiba? Bagaimana dengan 2.4 juta keluarga miskin dan B40 yang terpaksa mencari wang untuk membeli tiket dan membayar kos perjalanan dalam masa terdekat? Kedua, apakah status guru duka lara yang telah lama berjauhan dengan pasangan masing-masing? Selama ini mereka terpaksa menanggung beban membeli tiket berkali-kali akibat pengumuman saat akhir KPM. Adakah mereka dibenarkan kembali bersama setelah berbulan-bulan tidak bersua muka? Terutama untuk mereka yang terpaksa berulang alik antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Soalnya dalam satu kenyataan. Beliau juga bertanya mengenai nasib lebih 600,000 murid penerima rancangan makanan tambahan atau RMT yang tidak boleh ke sekolah. Menurutnya, apakah KPM mempunyai perancangan khas untuk membantu lebih 1,5 juta anak warga miskin dan B40 yang selama ini bergantung sepenuhnya dengan pengambilan RMT? Selain itu, Mazli menuntut penjelasan tentang perancangan untuk lebih 70,000 pekerja kantin yang tiada gaji harian kerana sekolah ditutup. Bagi perkara kelima, Mazli menegaskan apakah perancangan KPM untuk memastikan 36.9% murid yang tiada peranti di rumah tidak ketinggalan ketika rakan-rakan mereka yang lain melaksanakan kelas dalam talian bersama guru mereka. Keenam, soalannya, apakah perancangan KPM untuk murid cicir setelah sekolah dibuka kelak? Saya difahamkan murid tingkatan 2 dan 3 hanya akan kembali ke sekolah pada Mac 2021. Ini bermakna mereka akan berada di rumah sekitar 3 bulan. Terdapat kajian yang menyatakan ketidakhadiran murid ke sekolah selama 14 minggu boleh menyebabkan anak-anak kehilangan pembelajaran seolah-olah 2 tahun lamanya. Adakah KPM akan mengeluarkan data murid cicir pasca PKP kepada umum kelak? Soalnya lagi, perkara terakhir yang perlu dijawab segera, kata Mazli, KPM perlu menjelaskan jika kerajaan akan menyediakan bantuan psikologi dan mental untuk murid yang akan menduduki peperiksaan penting seperti SPM dan STPM. Menurut Mazli, kesemua soalan yang dibangkitkan adalah rintihan terbanyak daripada ibu bapa yang bergelut dengan masalah ekonomi dan juga dari anak murid yang tiada peranti di rumah serta mereka yang kehilangan motivasi untuk menduduki peperiksaan. Perkara yang dibangkitkan Mazli boleh membuat kita tergenang air mata. Apakah masa depan mereka yang terjejas teruk bukan akibat COVID-19 tetapi keputusan tidak bijak pihak yang berkuasa? Jom channel doakan semoga usaha Dr. Mazli untuk mengubah pendidikan demi masa depan mendapat keberkatan. Sokonglah usaha baik ini setakat mana yang kita mampu. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.